Ustaz Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita sambung Surat 19 Surat 19 masih lagi dalam sifat yang ke-6, konsep wahdaniyah. Konsep ketunggalan. Mana ni kita akan sambung malam ni makna satu dari sudut sifat. Satu dari sudut zat kita dah bahas minggu lepas. Malam ni satu dari sudut sifat. Apa maksud satu dari sudut ciri Allah? Dia ke? Dia tak puas hati ke? Baik, sambil-sambil kita menunggu tuan, kita mula dulu. Kita dah ada 3 orang. Kita ada Fadil, Tuan Haji Rafi kita dah ada Nasa, Wan. Baik, insyaAllah kita mula dulu, slow-slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama tuan-puan, seperti biasa kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Taala kita diberikan kesempatan, kita diberikan peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan rutin mingguan kita setiap malam Isnin, malam Selasa. Kita akan baca kitab Misbahul Munir ataupun Al-Misbahul Munir. Kita asas dalam ilmu tauhid. Kita sedang bincang sifat yang ke-6, sifat Allah Ta'ala ataupun ciri ketuhanan yang ke-6 yang bernama wahdaniyah. Yang bernama wahdaniyah ataupun kita panggil esa, tunggal, ataupun kita terjemah juga satu. Satu dengan makna esa, satu dengan makna tunggal, iaitu makna satu di sini tumpuan ataupun makna esa di sini, makna tunggal di sini
tak berbilan. Tak berbilan itu kita dah bahas minggu lepas. Tak berbilan itu terbahagi kepada 3. Tak berbilan dari sudut diri Allah Ta'ala, wahdaniyah. Tak berbilan yang kedua dari sudut sifat Allah Ta'ala. Dan tak berbilan dari sudut af'al, iaitu perbuatan Allah Ta'ala juga tidak berbilan. Apa makna tak berbilan dari sudut zat? Kita dah bahas minggu lepas. Ada 2 makna. Yang kedua pada malam ini kita akan sambung tak berbilan ataupun ternafi bilangan pada sifat Allah Ta'ala. Ada 2 makna. Dan yang ketiga insya-Allah kita sebut juga secara ringkas pada malam ini dan detailnya minggu depan, iaitu ternafi bilangan pada perbuatan Allah Ta'ala. Ternafi bilangan pada perbuatan Allah Ta'ala terbahagi kepada 2 makna. Secara keseluruhannya tuan-puan kita akan belajar 6 bentuk bilangan yang ternafi di dalam konsep wahdaniyah. Ini penting untuk kita tahu tuan-puan. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, kita akan belajar konsep wahdaniyah ataupun kita panggil ciri wahdaniyah. Ciri esa, ciri satu, ciri Allah Ta'ala yang tunggal ini, makna apa tunggal? Ternafi bilangan ataupun tak berbilan. Jadi ternafi bilangan ini kita akan belajar ternafi bentuk bilangan ini. Ada 6 bentuk bilangan yang ternafi pada Allah Ta'ala, yang tidak ada pada Allah Ta'ala. Ke-6 ini tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila sebut saja wahdaniyah, keterbayan di minda kita, ternafi bentuk bilangan yang 6. Yang pertama kita dah bahas, iaitu ternafi bentuk bilangan pada zat Allah Ta'ala. Yang kata tunggal pada zat Allah Ta'ala, wahdaniyah pada zat Allah Ta'ala, esa pada zat Allah Ta'ala, itu ternafi diri Allah Ta'ala dalam 2 bentuk. Yang kedua kita akan sambung pada malam ini, ternafi bilangan dari sudut sifat Allah, ciri Allah Ta'ala, ciri yang ada pada Allah Ta'ala ini tuan, dia tak ternafi bilangan, dia tak berbilan. Tak berbilan ini dalam 2 bentuk. Dan insya-Allah kita akan sebut ringkas juga, iaitu ternafi bilangan dari sudut perbuatan Allah juga tidak berbilan. Ada 2 makna, ada dua bentuk, bermakna 2 campur 2 tuan-puan, ada 6 bentuk bilangan yang ternafi pada Allah Ta'ala di dalam konsep wahdaniyah. Apabila sebut wahdaniyah, kita kena terbayan, menyerap di hati kita, nampak di hati kita, ada 6 bentuk bilangan yang ternafi pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam konsep tunggal ataupun esa. Apabila sebut qul wallahu ahad, terbayan ahad ini dari sudut zatnya, ahad dari sudut sifatnya, ahad dari sudut perbuatannya, dalam bentuk-bentuk yang ternafi juga kita faham insya-Allah. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-puan. So kita baca dulu kemudian kita akan buat ulangan untuk minggu lepas, takut kita lupa. Sebelum kita sambung malam ni 2, minggu lepas dah 2, capur malam ni 2. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, muka surat 19. Masih lagi perenggan pertama, dia panjang perenggan pertama, kerana perenggan pertama itu dia ada 2 makna, iaitu makna esa pada diri dan juga esa pada ciri. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang kitab kita ini, dan makna satu pada sifat. Makna satu pada sifat. Apabila kita sebut ahad, kita sebut wahdaniyah pada ciri Allah. Minggu lepas pada diri, pada zat. Minggu ni pula pada ciri yang ada di diri. Sifat yang ada, ataupun sifat yang ada pada zat Tuhan, dia tak berbilan. Tu. Baik. Apa maksud dia? Ada 2 bentuk yang ternafi bilangan. Yang tak berbilan ataupun ternafi bilangan ini ada 2 bentuk. Dan bermula makna satu pada sifat itu ialah tidak ada di zat Allah Ta'ala, yakni di diri Allah Ta'ala,
dua sifat umpamanya, yakni dua sifat yang sama kategori, yang sama jenis, sama kategori. Tidak ada pada diri Allah dua sifat yang sama kategori ataupun sama jenis. Tu dia dah beritahu. Yang kata sama kategori ni daripada jenis yang satu. Maknanya sama jenis. Qudrah dua, iradah dua, ternafi. Tu. Seperti dua qudrah. Ni ternafi dua qudrah. Ternafi bilangan dalam bentuk muttasil. Bentuk pertama, dia ada dua bentuk je tuan-tuan, munfasil dengan muttasil. Ternafi dua bentuk bilangan. Bentuk yang pertama bentuk yang muttasil, yang bersambung. Maksud bersambung apa? Maksudnya satu sifat Allah Ta'ala yang ada pada diri Allah ini, sifat dia ini, ada satu lagi yang sama kategori. Makna apa? Makna contoh dia sifat Allah yang bernama Qudrah. Ada dua Qudrah, ada dua iradah. Tu maksud dia. Seperti dua Qudrah dan dua iradat. Dan umpamanya dua iradat dan dua Qudrah. Contoh-contoh lain. Mana umpamanya ni dan sebagainya. Ini dibagi dua contoh sahaja. Kita buatlah contoh lain. Qudrah, iradah, hayat, sama, basar. Tidak ada dua sama, tidak ada dua basar, tidak ada dua hayat, tidak ada. Dia tak berbilan. Ciri yang ada pada Allah, ciri mana? Bukan ciri asing, tidak, bukan munfasil. Ciri yang sama kategori, yang sama jenis. Tu. Baik. Satu, kita akan buat kesimpulan tu, Kita akan buat kesimpulan. Maka jika ada dua sifat itu di zat Allah Ta'ala, kalau ada dua qudrah, ada dua iradah, maka dinamakan dia kan muttasil pada sifat, dinamakan dia kan bilangan, berbilan, muttasil dalam bentuk yang bersambung pada sifat. Pada satu sifat itu dia bersambung. Maksud apa tu? Bukan terasing, bukan ada diri yang lain, ada sifat yang sama, tidak. Diri yang satu, Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala yang satu, tapi dia ada dua sifat yang sama, juga ternafi bilangan bentuk yang pertama. Dalam terma ilmu kalam dia panggilkan muttasil. Bentuk kam ni bilangan, muttasil ni secara bersambung dengan apa? Dengan diri Allah Ta'ala. Bukan asing, bukan diri yang asing. Kalau ada sifat yang sama dengan Allah berbilang tapi diri yang asing, maknanya hamba mempunyai dua qudrah. Hamba juga mempunyai qudrah yang sama dengan qudrah Allah. Itu dia panggil bentuk bilangan yang asing. Itu nombor dua. Itu bentuk yang kedua yang kita akan belajar, itu kan memfasil. Baik, kita akan buat kesimpulan tu, jangan bimbang. Dia tajuk wadaniyah, dia detail perbahasan, dan biasanya orang duk main peninya tumpan dengan terma, dengan istilah kan muttasil, kan memfasil. Jadi saya bawa dalam bentuk bahasa kita. Walaupun tuan-puan tak ingat kan muttasil, kan memfasil, tak apa, tapi tuan-puan ingat bentuk bilangan yang ternafi. Okey. Artinya yang kata bentuk pertama ni, artinya kan muttasil pada sifat ni bilangan, ini bentuk bilangan yang berhubung pada sifat, yang berhubung pada satu zat, berhubung mempunyai sifat yang sama. Satu zat, bukan zat lain. Kalau zat lain, itu bentuk yang kedua. Bentuk pertama, bentuk bilangan yang bersambung. Satu zat ada dua ciri yang sama kategori, yang sama jenis, iaitu satu zat Allah Ta'ala mempunyai dua qudrah. Dua-dua qudrah ni dia mempunyai sama jenis, sama kategori, sama standard. Ternafi.
Sebab tu dia panggil ahad pada sifat makna yang pertama, ternafi bentuk pertama dalam bentuk yang bersambung. Antara bentuk bersambung ni maksud apa? Maksud ternafi pada sifat Allah Ta'ala. Ternafi apa dia tuan-puan? Bentuk bilangan satu jenis sifat ataupun satu kategori sifat berbilang, ternafi bilangan. Bahasa pendek kita panggil apa tuan-puan? Saya akan buat kesimpulan balik. Pendeknya kita ingat ternafi bentuk bilangan sifat yang sama jenis, sama kategori yang ada pada Tuhan. Contoh, kudrah ada dua, sama-sama kategori. Kudrah pertama pun sama kategori, sama jenis, sama standard, sama power. Kudrah kedua pun sama-sama dua. Tu dia panggil ternafi bilangan yang pertama. Ini yang kita nak kena faham apabila sebut ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad yang pertama kita dah bahas, ahad yang kedua kita sedang bincang. Iaitu ahad yang kedua apa? Ahad dari sudut sifat. Ahad dari sudut sifat pula ada dua. Dua bentuk yang ternafi pada Tuhan. Kerana artinya bilangan yang berhubung pada sifat dan iaitu batal, iaitu palsu ataupun tak betul. Kalau dua sifat pada Allah Ta'ala, sifat yang sama jenis, sama kategori pada zat Allah, batal. Kenapa? Kerana kedua-dua sifat itu tidak meratai takluknya, jadi tidak sempurna fungsi. Kalaulah ada dua sifat, kita dah bahas sebelum daripada ni, dua zat, dua sifat, konsep kita dah bahas, dia akan jadi lemah, tidak sempurna fungsi dia. Yakni yang kata takluk apa dia? Tugasnya ataupun fungsinya. Tu. Serta satu bentuk ternafi pada sifat. Ini bentuk kedua. Kita baca dulu, kemudian kita buat kesimpulan. Dan makna satu pada sifat pula. Ini bentuk yang kedua. Bentuk apa? Bentuk yang terasing. Kalau bentuk mutasil, satu diri Allah, dia mempunyai dua ciri yang sama, ternafi. Ini yang dikatakan ahad. Satu sifat, dia ada kudrah yang satu, dia tak berbilang kudrah Allah. Allah Ta'ala mempunyai sifat iradah satu, tunggal, esa, tak berbilang iradah Allah. Bentuk yang jenis satu zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat yang sama kategori, sama jenis, tak berbilang, ternafi bilangan sama jenis sifat itu bentuk apa tuan-puan? Dalam bahasa terma, ilmu kalamnya dipanggil bentuk ternafi, bentuk bilangan yang bersambung. Dipanggilkan mutasil. Tu makna yang pertama. Dia ada 6 bentuk ternafi, 6 bentuk bilangan. Jadi kita kena faham 6 ni. Kita akan buat kesimpulan ke semua 6 bentuk bilangan dalam konsep wahdaniyah Allah Ta'ala, dalam konsep tunggal Allah Ta'ala. Kita nampak 3 dan pecahan 6. Baik. Ni bentuk yang kedua. Bentuk apa yang kedua tuan-puan? Dipanggil bentuk yang munfasil. Kam munfasil. Ternafi bentuk bilangan yang terasing. Apa maksud terasing? Ada yang lain yang mempunyai zat yang lain, yang mempunyai ciri yang sama dengan ciri kudrah Allah. Nampak dah dia beza. Tadi satu ciri, satu diri zat Allah Ta'ala, tapi dia ada berbilang dua kudrah ternafi. Yang ni pula zat lain, tapi dia ada kudrah yang sama, dia ada sifat ciri yang sama dengan ciri Allah, ternafi juga. Bentuk apa orang panggil nama terma dalam ilmu kalam? Terma dia adalah bentuk bilangan yang munfasil, yang terasing. Tu. Dan makna satu pada sifat pula, pada ciri pula. Pula ni juga sebagaimana makna satu dalam bentuk pertama. Apa dia? Tidak ada. Yang ni tidak ada ni ternafi bilangan pada yang pada sifat yang lain, sifat seperti sifat Tuhan yang boleh mengadakan dan boleh meniadakan apa-apa makhluk. Ni
satu ciri yang lain, satu diri yang lain, satu zat yang lain mempunyai sifat yang sama dengan sifat Allah. Apa dia sama dengan sifat Allah? Sama-sama boleh mengada, sama-sama boleh meniadakan makhluk. Tu. Maka jika ada pada yang lain, pada zat yang lain, sifat-sifat seperti yang sama dengan sifat Tuhan itu, dinamakan dia kan sifat itu kan munfasil pada sifat, iaitu bentuk bilangan yang terasin pada sifat. Maksudnya ada ciri lain, ada diri lain, ada zat lain yang terasin dengan zat Tuhan yang mempunyai ciri yang sama dengan Tuhan. Mana tuan-puan? Contoh hamba, contoh makhluk, contoh kita. Allah Ta'ala ada sifat yang bernama qudrah, berkuasa. Apabila dia ada sifat berkuasa, dia boleh berkuasa mengadakan dan meniadakan benda yang mungkin. Dia boleh mengadakan dan dia boleh menadamkan. Tu dia panggil perbuatan hakiki Allah. Dan ada ciri yang lain, ada diri yang lain, ada zat yang lain, yakni makhluk, contoh dia hamba, contoh kita, ada juga sifat yang bernama qudrah. Qudrah itu perkuasaan ada pada kita sama level, sama standard, sama power dengan qudrah Allah. Apa maksud sama power? Sama boleh mengadakan benda yang tiada dan sama boleh menadankan benda yang ada. Maka ternafi, mustahil, tidak ada. Allah ni satu ciri. Ciri yang bernama qudrah tidak ada pada ciri yang lain, tidak ada pada diri yang lain, hanya ada pada diri yang bernama Tuhan. Qudrah Allah ni tuan-puan satu. Satu dengan makna apa? Satu dengan makna hanya diri Allah Ta'ala jua yang bersifat dengan sifat yang bernama qudrah, tidak ada yang lain. Maka ternafi pada yang lain. Tu kita duduk tengah bincang, ternafi bilangan sifat Allah Ta'ala sama ada dalam bentuk diri dia ini ada dua sifat qudrah, ataupun dalam bentuk diri yang lain ada sifat qudrah yang sama dengan sifat dua-dua ternafi bilangan. Kita nampak corak ataupun pattern ataupun bentuk bilangan yang ternafi pada sifat Allah, sama ada diri Allah ada dua sifat yang sama, ataupun diri yang lain ada sifat yang sama dengan Allah. Kedua-dua bentuk ini ternafi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dipanggil esa. Apabila kita kata esa, kena nampak ternafi tu, makna ternafi tu. Yang tu barulah dia panggil tuan-puan tahqiq, confirm, kejak kita faham esa sungguh sifat Allah Ta'ala yang bernama qudrah. Maknanya hanya diri dia sahaja yang bersifat dengan sifat qudrah, tidak ada pada diri yang lain. Tak berbilang. Itu maksud tak berbilang tu, ternafi bilangan sama ada pada diri dia ataupun ternafi bilangan pada yang lain. Zat yang lain tidak ada diri yang ciri yang sama dengan ciri Allah. Tu. Mudah saja tuan-tuan. Lagi kita buat kesimpulan last sekali. Artikan memfasil pada sifat, terasin, ada zat yang lain. Artinya bilangan yang berasingan pada sifat. Maknanya sifat yang asin pada zat yang lain. Bukan sifat yang sama pada zat Tuhan. Yang tu bentuk pertama. Bentuk kedua, ada zat yang lain, contohnya hamba, contoh dia makhluk, ada ciri apa? Ciri yang sama dengan ciri Tuhan. Kalau ada ciri yang sama dengan ciri Tuhan, maknanya berbilang. Sedangkan Allah kata, Allah declare dia satu. Tu ternafi tu. Sebab Allah Ta'ala sendiri yang mengaku ni, yang mengaku dia mempunyai ciri yang satu. Qul huwallahu ahad. Dia mengatakan bahawa dia yang mempunyai ciri yang ahad. Wa ilahukum ilahun wahid. Lagi dia mengaku bahawa dia mempunyai ciri yang bernama wahid, ciri yang bernama satu, ciri yang bernama tunggal, ciri yang bernama esa. Banyak dalam Al-Quran Allah mengaku dia mempunyai ciri, mempunyai sifat yang bernama satu, yang bernama tunggal, yang bernama esa, yakni
ternafi bilangan. Kita sedang membincangkan bentuk bilangan 6, tuan-puan. Baru 4 kita bincang. Kita buat kesimpulan semua 4 malam ni. Kita nak baca habiskan dulu. Maka artinya bilangan yang berasingan pada sifat, maka tidak lagi, kalaulah ada satu zat yang lain yang mempunyai ciri yang sama dengan Tuhan, maka tafriq, maka tidak lagi dinamakan satu. Kalau ada zat yang lain mempunyai ciri yang sama dengan ciri Tuhan, sifat yang sama, kudrah yang sama dengan kudrah Tuhan, iradat yang sama dengan iradat Tuhan. Kita ni tuan-puan, ada tak sifat yang bernama perkuasa dalam diri kita? Kita akan belajar akan datang dalam bab kudrah. Baharu ada sifat perkuasa juga. Sebab tu kita boleh bergerak. Kenapa? Kerana dalam diri kita ni, kita boleh wujudan, kita boleh dapat, kita boleh kesan, kita boleh rasa bahawa kita ni ada gain, kita ni ada tenaga, kita ni kuat. Itu dia panggil sifat dalaman kita yang bernama kudrah, yang bernama perkuasa dalam diri kita. Sifat inilah menyebabkan kita boleh bergerak, kita boleh berjalan, kita boleh angkat tangan. Kita akan belajar akan datang dalam sifat kudrah, spesifik sifat kudrah, bandingan di antara kudrah baharu dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka kudrah kita ni tuan-puan, kita bukan sama dengan kudrah Allah. Kudrah kita ni tuan-puan, perkuasa ada pada kita, Allah Ta'ala yang tak buat. Allah Ta'ala yang buat, letak pada kita. Nanti kita akan belajar sehingga lahirnya istilah usaha dan ikhtiar. Sebab tu nama usaha. Apa maksud usaha tu? Kita ada sifat iradah, kita ada sifat yang bernama kudrah, yang bernama kudrah, ada sifat keinginan yang bernama iradah, dan kita apabila ada sifat perkuasa, maka Allah cipta satu lagi yang nama dia af'al, perbuatan. 3 benda tuan-puan. Baharu pun ada 3 benda, Allah pun ada 3 benda. Tapi ingat, inilah tepat yang topik yang penting untuk kita faham betul-betul, supaya dia tidak akan jadi berbilang. Sebab itulah dalam konsep ini tuan-puan, bentuk yang kita nak fokusnya ialah minggu depan, iaitu satu pada perbuatan. Sebab akidah kita ni tuan-puan, akidah umat Islam biasanya bentuk 4 bentuk settle, tak menjadi isu. Tapi bentuk yang kelima dan keenam itu, iaitu satu pada perbuatan Allah, itulah yang kita fokus, yang kita cuba detailkan. Kenapa? Kerana di situ tempat berlakunya bahaya sekiranya kita tak betul-betul faham perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Sebab manusia duk rasa dia pun ada perbuatan. Dia nak, dia ada keinginan, sifat iradah, kemudian dia rasa nak bergerak, dia terus boleh bergerak, dia rasa pergerakan itu dia yang cipta. Dia tak faham. Ini penting tuan-puan ya. InsyaAllah minggu depan, iaitu konsep wahdaniyah pada perbuatan, tak berbilang. Perbuatan Allah, semua perbuatan Allah. Habis perbuatan hamba orang panggil apa? Ini kita akan belajar minggu depan. Baik, maka tidak lagi dikatakan satu pada sifat. Kalau adalah zat yang lain mempunyai ciri yang sama dengan ciri Allah, mempunyai ciri yang sama dengan ciri Allah, sifat yang lain pun ada kudrah yang sama dengan kudrah Allah. Kudrah Allah ini apa? Mengadakan. Daripada tiada Allah boleh adakan, dan yang ada Allah boleh adamkan. Itu dia panggil af'al hakiki. Ada juga sifat lain, zat lain yang mempunyai kudrah yang sama, bermakna Allah bukan satu, ternafi. Sedangkan hakikatnya Allah Ta'ala declare sendiri, Allah Ta'ala cerita sendiri, ciri dia ini ciri yang bernama wahdaniyah, yang bernama satu. Sebab itulah Allah Ta'ala ini tak berbilang dari sudut sifat, dalam 2 bentuk. Baik, kita buat kesimpulan 4 malam ni tuan-puan. Kita buat 4 dulu malam ni supaya dia tak keliru. 5 dan 6 minggu depan. Sebab minggu depan memang kita nak fokus kepada tajuk di bawah tu, dan makna satu pada perbuatan itu, wallahu alam. Di perenggan terakhir muka surat 19 itu kita simpan minggu depan. Itu dipanggil tuan-puan sifat yang atau dia panggil apa? Dia panggil makna ketiga.
satu dari sudut perbuatan Allah Ta'ala. Ada dua bentuk juga. Jadi kesemua 6 bentuk yang ternafi, 6 bentuk bilangan. Baik, kita buat kesimpulan 4 bentuk dah kita belajar tuan-puan. Kita buat kesimpulan 4 bentuk supaya kita recall balik, kita boleh ingat balik, dan apabila kita ingat tuan-puan dan kita faham, orang panggil tak boleh cerita pun tak apa, yang penting dia faham. Tak boleh cerita, tak tahu kamu tasir, kamu fasil, tak apa, tapi dia faham. Sebab tu kita ulang benda-benda penting, kita ulang supaya kita boleh faham. Kita belajar tuan-puan konsep satu pada ciri Allah. Jadi ciri Allah yang keenam bernama satu. Nama dia tunggal. Nama dia ialah Esa. Makna dia apa? Beza tuan-puan. Nama dengan makna beza. Nama satu tu nama. Nama apa? Nama ciri. Ciri ataupun sifat. Sifat apa? Sifat ketuhanan yang ada pada Tuhan lah. Bukan sifat duduk dalam kitab ni. Duduk dalam kitab ni, itu nama. Sebab tu boleh tulis. Adapun hakikat diri, mana boleh tulis. Hakikat diri berada pada Tuhan. Pada diri Tuhan. Baik. Konsep yang kita nak faham, apabila kita sebut satu, apabila kita sebut wahdaniyah, apabila Allah Ta'ala kata qul huwallahu ahad, apabila Allah Ta'ala kata wa ilahukum ilahun wahid, maknanya kita dah faham satu di sini, tunggal di sini. Dengan makna apa tuan-puan? Dengan makna ternafi bilangan, ataupun dia panggil tak berbilang. Ternafi bilangan ini tuan-puan dari 3 sudut. Ternafi bilangan dari sudut diri Allah, tak berbilang. Ternafi bilangan yang kedua dari sudut sifat ciri yang ada pada Allah, tak berbilang. Dan ternafi bilangan dari sudut perbuatan yang ada pada Allah, perbuatan Allah juga tak berbilang. Maka tuan-puan, 3 ini dia terpecah ataupun terbahagi kepada apa tuan-puan? Dia terbahagi kepada 6 bentuk bilangan yang ternafi. Inilah dia apabila kita sebut wahdaniyah, konsep wahdaniyah ini ternafi 6 bentuk bilangan. Okey. Yang pertama tuan-puan, kita 4 bentuk bilangan malam ni kita akan sebut. Pertama apa tuan-puan? Kita dah sebut minggu lepas. Kita dah sebut minggu lepas, kita recall balik. Apa dia minggu lepas? Iaitu satu pada diri Allah. Satu pada diri Allah tuan-puan dalam bentuk ternafi. Apa makna? Makna yang pertama, bentuk pertama, dia ternafi bentuk bilangan. Ingat aja tuan-puan, poin dia mudah. Kata kunci dia, wahdaniyah ini ternafi bentuk bilangan. Sama ada secara mutasil berasingan ataupun secara mutasil secara bersambung ataupun secara berasingan. Baik, kita tengok bentuk pertama. Dia ada 4 bentuk kita nak cerita malam ni. Bentuk pertama tuan-puan, ternafi diri Allah. Ternafi bilangan zat Allah Ta'ala dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang mutasil. Apa dia tuan-puan? Dalam bentuk yang bersusun daripada beberapa juzuk. Itu makna satu. Apabila kita tuan-puan, apabila kita kata satu pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mempunyai diri, Allah Ta'ala mempunyai satu pada diri. Satu pada diri ini, apa dia kita faham? Ternafi bentuk bilangan secara tersusun, secara bersusun daripada beberapa juzuk. Itu pertama. Ternafi bilangan pada Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang mutasil, bentuk yang bersusun daripada beberapa juzuk. Allah bukan bersusun daripada beberapa juzuk. Kita tuan-puan bersusun daripada beberapa juzuk. Kita dah bagi minggu lepas 2 contoh. Kita ni tuan-puan bersusun daripada apa? Daripada anggota. Ada anggota tangan, ada juzuk tangan, ada juzuk kaki, ada juzuk telinga, ada juzuk kepala. Bersusun beberapa juzuk untuk apa? Untuk melengkapi atau menyempurnakan seorang manusia. Walaupun kita kata seorang manusia, sebenarnya kita bukan satu pada hakikat. Kenapa? Kerana proses kejadian kita bersusun daripada beberapa juzuk. Satu. Tuan-puan, okey. Bentuk pertama, makna satu pada zat Allah Ta'ala ternafi bilangan dalam bentuk bersusun daripada beberapa juzuk. Baik, yang kedua.
Jadi 4 semua. Yang keduanya tuan-puan, ternafi bilangan. Ternafi bilangan dalam bentuk apa tuan-puan? Ternafi bilangan dalam bentuk yang terasing. Ni, ternafi bilangan pada zat Allah Ta'ala. Yang kata satu pada zat Allah. Dalam bentuk apa? Bentuk bilangan yang terasing daripada beberapa zat. Makna apa? Maknanya tuan-puan, tidak ada 2 zat Allah. Tidak ada 3 zat Allah. Tidak ada 2 diri Allah yang sama. Tidak ada 3 diri Allah yang sama. Satu. Maksud apa? Maksud satu diri Allah, bukan 2, bukan 3. Satu diri Allah, bukan beberapa juzuk. Settle. 2 bentuk bilangan ternafi. Baik, sambung 3 dan 4 malam ni. Sambung 3 dan 4 malam ni. Apa dia ternafi bentuk yang ketiga? Ketiga ni malam ni iaitu makna esa pada sifat. Makna esa pada zat 2 dah lepas. Makna esa pada sifat pula sambung malam ni tuan-puan, ataupun kita panggil ternafi bilangan yang ketiga, iaitu ternafi esa. Ternafi esa pula dah. Esa pada sifat. Yang ni ternafi bilangan. Ternafi bilangan dalam bentuk apa tuan-puan? Dalam bentuk satu jenis sifat yang sama kategori, tak berbilang. Itu dipanggil satu sifat. Allah Ta'ala mempunyai satu dari sudut sifat. Apa makna satu dari sudut sifat? Sifat dia ini, dia tak berbilang. Dalam bentuk macam mana? Dalam bentuk yang sama jenis, sama kategori, sama power. Contoh apa? Contoh sifat Allah bernama Qudrah. Dia tidak ada 2 Qudrah. Sifat Allah bernama Iradah. Tidak ada 2 Iradah. Sifat Allah bernama Sama. Tidak ada 2 Sama. Satu zat tidak mempunyai, tidak berbilang 2 sifat yang sama kategori, sama power dan sama jenis. Settle. Ini dipanggil bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga, iaitu ternafi ia kata esa pada sifat. Maksud apa? Maksud ternafi bilangan. Kerana satu tu makna ternafi kan. Satu pada sifat apa? Bentuk yang ketiga ataupun makna yang pertama ini ternafi bilangan dalam bentuk sifat yang sama jenis, sama kategori, sama power. Baik, settle tuan-puan. Mudah saja. Dan last sekali malam ni, iaitu bentuk yang keempat. Kesimpulan bentuk yang keempat, iaitu bentuk bilangan yang ternafi yang keempat. Apa dia tuan-puan? Makna esa pada sifat yang kedua. Jadi makna esa pada sifat ada 2. Jadi bentuk yang keduanya ataupun keseluruhan bentuk yang keempatnya ialah ternafi bilangan dalam bentuk yang terasing. Bentuk apa tuan-puan? Bentuk zat yang terasing daripada zat Tuhan. Makna apa? Makna zat lain ada sifat yang sama dengan sifat Tuhan. Zat yang lain ada sifat yang sama dengan sifat Tuhan. Sama apa? Sama power, sama kategori. Contoh, hamba mempunyai sifat yang sama dengan sifat Tuhan. Sama-sama ada kudrah yang sama power dengan sifat Tuhan. Ternafi bilangan. Ternafi bilangan. Seperti Allah Ta'ala ada kudrah dan hamba juga ada kudrah yang sama dengan kudrah Allah, sama standard dengan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah dia kesimpulan pada malam ini tuan-tuan. Satu pada zat ada 2 bentuk ataupun 2 makna. Ternafi pada esa pada sifat ada 2 bentuk ataupun 2 makna. Jadi 2 campur 2 4. Kesemuanya kita belajar pada malam ini tuan-tuan, ada 4 bentuk yang ternafi dalam makna ahad ataupun satu pada diri Allah ada 2, satu pada sifat Allah Ta'ala ada 2. Jadi 2 campur 2 4 bentuk bilangan yang telah ternafi, yang tidak ada pada Tuhan. Itulah dia makna yang kita kena faham. Makna apa? Makna satu itu kita ingat hak ternafi, hak tidak ada pada Tuhan.
Apabila kata satu pada diri, ternafi dua bentuk. Satu pada sifat, ternafi dua bentuk. Satu pada perbuatan Allah, ternafi dua bentuk. InsyaAllah tuan-puan, minggu depan kita akan belajar dua bentuk. Dia ada 6 kesemua. Minggu depan kita akan komplitkan dua bentuk panggil apa tu, bilangan yang ternafi pada Tuhan. Apabila kita kata ahad, dia nampak 3 kerangka dan 3 itu pula pecah 2, 2, 2, 2. Kalau tak ingat pun tak apa, tapi faham tuan-puan. Paling penting faham. Cuma yang kena faham sekali tuan-puan, sebab dua ni mudah saja. Satu pada diri mudah. Apa makna satu pada diri tuan-puan? Allah Ta'ala diri satu je. Kita faham satu pada diri dia mudah, iaitu satu pada diri ni dia tak berbilang diri dia, tak ada 2, tak ada 3. Yang keduanya, satu pada diri itu bukan satu yang bentuk bersusun. Baik, settle. Itu saja. Mudah, pendek saja untuk kita faham. Yang kedua, satu pada sifat apa yang kita nak faham. Dua ni mudah. Minggu depan yang nampak yang akan detailkan sikit. Satu pada sifat, Allah Ta'ala dan tuan-puan ada ciri tak dia? Ada. Baik, ciri dia ni, dia ada nama dia ialah satu. Satu pada ciri. Apa yang kita nak faham satu pada ciri? Kita faham tuan-puan satu pada ciri ni dua makna. Apa dia? Satu pada ciri Allah Ta'ala ini, dia tidak mempunyai dua ciri yang sama pada diri dia. Dia tidak ada kudrah dua, tidak ada iradah dua, tidak ada samak dua, dia satu. Samak dia satu je. Pendengar dia ada satu. Mata pula. Penglihat dia ada satu. Maksud satu, tak berbilang. Maksud satu tu tak berbilang. Dan satu lagi apa kita nak faham? Yang kita faham satu ciri Allah Ta'ala ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk zat lain, tidak ada ciri yang sama power, sama standard, sama kategori dengan ciri Allah. Bukan ada yang lain ciri yang sama dengan kudrah Allah, tidak ada. Jadi itu paling mudah untuk kita faham. Bila sebut satu pada diri, dua terbayang. Satu pada diri, satu pada sifat, dua terbayang. Maknanya dah ada 4. Dan last sekali tuan-puan minggu depan kita akan komplitkan satu pada perbuatan Allah. Ini yang kita nak fokus, sebab 4 itu dia mudah untuk kita faham tuan-puan, tetapi yang kita kena fokus sedikitnya ialah yang menjadi topik perdetailan di kalangan para ulama mazhab kita mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu satu pada perbuatan Allah. Di sinilah tepat berlakunya perpecahan di antara Mu'tazilah dan juga Jabariyah. Beza di mana tuan-puan beberapa firqah ini? Beza dia satu pada perbuatan Allah. Satu Ahli Sunnah lain, satu Mu'tazilah lain. Satu apa tuan-tuan? Satu perbuatan. Di sini penting sebab kita nak clearkan fahaman kita. Kadang-kadang kita duk perasan perbuatan tu kita. Aku ni yang boleh datang mengaji ni. Dia nampak semua keakuan ananiyah. Dia nampak dia. Sedangkan Allah cipta keinginan ada pada diri dia. Dan Allah cipta sifat yang bernama kudrah yang ada dalam diri dia. Dan Allah cipta satu lagi, kita akan belajar dalam kudrah, perbuatan. 3 benda Allah cipta. Dan Allah letak atas kita. Diri kita Allah cipta, sifat pun Allah cipta, perbuatan kita pun Allah Ta'ala cipta. Cuma keluar nisbah, keluar perbuatan tu nisbah kita. Itulah lahirnya mazhab kita ada usaha dan ikhtiar. InsyaAllah tuan-puan kita akan sambung minggu depan. Tajuk dia satu pada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih tuan-puan. Terima kasih kepada tuan-puan yang meraihkan program kita pada malam ini. Program ulang kaji kita, muzakarah kita, dan juga terima kasih kepada pihak penganjur kita malam ni, Surau An-Nur dan gabungan surau-surau Depression sebelah, dan juga tidak ketinggalan terima kasih kepada penawar ataupun pengerusi MPP kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Man, seluruh ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, dan juga jemaah muslimin muslimat Surau An-Nur, dan seluruh rakan-rakan teman-teman yang sentiasa mengimarahkan dan menta'zinkan majlis ilmu kita. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan di sisi Allah Ta'ala, dan kita diberikan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'ul 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, insyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi. Dan tak ada soalan apa saya rasa. Kalau tengok, saya cek balik. Kalau ada, saya cuba jawab secara bertulis. Saya rasa tak ada soalan apa. Baik.